Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM yang singgah di channel ini. Ya, kalau kamu jumpa video ini ya maksudnya kamu memang pelajar SPM yang mau belajar lah. Dan mungkin kalau ada juga guru-guru yang menonton video ini, terima kasih. Jadi kalau ada yang salah silap saya sampaikan dalam video ini, cikgu-cikgu bolehlah tegur dalam ruangan komen tuh. Sama-sama kita kongsi ilmu. Ya. Jadi kita sambung bab 7 ya. Sekarang kita di 7.4 itu dasar kebudayaan kebangsaan. Ya. Bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai alat perpaduan. Sebelumnya kita sudah cerita pasal pendidikan kan. Jadi sekarang bagaimana pula dengan kebudayaan. Ya, jadi kamu setujukah kalau kebudayaan meningkatkan perpaduan? Setuju atau tidak? Contohlah luar dalam soalan kan, adakah Anda bersetuju kebudayaan merupakan salah satu medium untuk meningkatkan perpaduan? Kamu jawab ya, 1 markah lah. Jawab tidak, 1 markah aja. Baik, kalau iya, kenapa? How? Itu mungkin akan ditanya lah sebagai soalan kebat dalam sejarah kan. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan telah membentuk dasar kebudayaan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Jadi kita kena boleh aktif dalam seni, kita boleh aktif dalam kebudayaan, tapi ada dia punya garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan kita, oleh pemimpin kita. Dasar kebudayaan kebangsaan ini ditubuhkan pada 1971 pada zaman pemerintahan Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri kita yang kedua. Jadi kita tengok petikan ucapan daripada oleh Tun Abdul Razak Husin ketika merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Jadi oleh Ram cakap, kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Betul lah kan? Malaysia sebuah negara yang baru, negara yang baru merdeka pada masa itu kan, negara yang baru muncul, baru mau naik kan. Jadi kita perlu ada satu identiti kesenian dan kebudayaan, yang bilang orang, kalau orang nampak kebudayaan itu orang tahu, it's from Malaysia, identity menjadi identiti negara kita. Jadi mungkin kalau macam China ada identitinya, negara China, negara Jepun, negara Korea semua ada identitinya kan, India, tapi Malaysia pada masa itu apa identitinya? Lepas itu dengan berbagai kaum lagi kan. Jadi macam mana itu jadi satu cabaran macam mana membentuk satu identiti Malaysia, mengambil kira semua kaum dan agama. Kalau kita kasih up seni dan budaya Melayu saja kan sebagai identiti kebangsaan, macam mana pula dengan orang Cina? Macam mana pula dengan orang India? Kan kaum-kaum lain di Sabah dan Sarawak kan. Jadi pada masa itu baguslah ide Tun Abdul Razak ni. Kita kena ada satu identiti kebangsaan, jadi identiti negara kita melalui seni dan budaya. Jadi kita tengok apa prinsip utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, kebudayaan kebangsaan kita mesti berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Asal rantau Melayu ni, rantau Melayu ni luas, selatan Thailand, Semenanjung, Sumatera, Jawa, Sulawesi, selatan Filipina, itu pun adalah rantau Melayu. Even sampai ke Champai, kawasan Funan sana kan, Vietnam, Kemboja tu pun ada orang Melayu sana kan. Jadi mesti kebudayaan itu berdasarkan asal rantau Melayu, sebagai asas, sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Dan yang kedua iaitu unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Maksudnya unsur kebudayaan lain yang dari dari orang Cina, dari orang India kan, kaum Iban, Dayak, Dazan, Dusun, Murut apa semua kan, pun diterima. Yang mestilah yang sesuai dan wajar diterima lah. And then Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Maksudnya kesenian kebudayaan itu haruslah tidak bercanggah dengan Islam dan nilai-nilai setempat.
ya. Oke, mari kita tengok matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Oke, ini boleh jadi soalan je ni. Ya. Jelaskan matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Oke, jadi of course lah yang pertama iaitu perpaduan. Ya. Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Oh, complicated pula ayat ini. Susah pula mengingat. Ya. Tulis di situ kepribadian kebangsaan. Ya, maksudnya jiwa bersifat kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Ini lagi complicated dia punya ayat. Macam mana untuk permudahkannya? Mempertingkatkan kualiti kehidupan melalui kesenian. Itu kepribadian kebangsaan dan kualiti kehidupan. Jadi tigalah, perpaduan, kepribadian kebangsaan dan juga kualiti kehidupan. Macam mana kamu pandai-pandai buat itu sendiri? Mantap saja. Yang penting maksudnya sampai. Kira betul juga tuh. Okay. Jadi 3 markah lah. Ya, jadi soalan struktur lah nih. Ya, matlamat pembentukan. Jadi siapa pelaksana? Ya, agensi pelaksana dasar kebudayaan kebangsaan. Ya, banyak semua jabatan agensi kerajaan yang terlibat. Ya. Dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Oke, sekarang namanya Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Ya, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN, ya, Majlis Kebudayaan Negeri, okay, dan juga Istana Budaya serta Akademi Seni Budaya dan Warisan. Okay, jadi jabatan kesenian ni ada di setiap negeri lah, ya. JKKN namanya, ya. Kalau macam JKKN Sabah pun aktif juga, banyak program mereka buat, ya, untuk menggalakkan aktiviti kesenian ni. Ya, kalau di yang kita ada Istana Budaya, okay, Istana Budaya saya pun sendiri pun belum pernah pergi lagi Istana Budaya, okay, tempat untuk persembahan yang berkualiti tinggi, okey ya. Persembahan teater, nyanyian kan. Even di Istana Budaya ada konsert, konsert nyanyian, lepas tu ada persembahan teater musikal, lawak apa semua kan. Itu pun diadakan di Istana Budaya. Dan kalau dari segi pendidikan tu agensinya salah satunya Aswara lah, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Mungkin kalau kamu nanti di sana ambil diploma ijazah kan di Aswara, mungkin kamu ada bakat dalam bidang seni, boleh apply lah, pergi interview, okay. Habis STPM boleh masuk ke Aswara, ya. Ada juga lah pelajar saya yang masuk Aswara sana, ya, belajar tarian. Tapi bukan Aswara saja, kita boleh belajar seni. Banyak universiti-universiti lain yang ada fakulti kesenian, ya. Okay, and then apalagi kerajaan buat Citra Warna Malaysia, ya. Program Citra Warna Malaysia ini, okay, ini melibatkan berbagai kaum dan budaya. Dianjurkan pada tahun 1999 dan berterusan, ya, sehingga kini. Masa PKP lah dia stop. Okay, merupakan promosi pelancongan. Apa programnya ni? Ya, memperagakan kebudayaan dan pakaian tarian, nyanyian rakyat Malaysia, di mana dibuat di dataran Merdeka, macam satu perarakan lah, ya. Di situlah kita kasih tayang kita punya pakaian tradisional, okay, tarian, nyanyian, ya. Kalau macam di Tawau ni, Majlis Perbandaran Tawau telah mengadakan satu namanya Pesta Kebudayaan Tawau, yang kumpul, okay, seluruh kaum etnik dari seluruh Malaysia dan Sabah khasnya. Dia ada tema lah, contoh tema perkahwinan. Jadi perarakan lah, ya, ada tema perkahwinan orang Bugis, orang Bajau, orang Tidung, orang Arab, orang Cina, semua ditayangkan. Lepas tu temanya makanan, makanan lagi ditayangkan semuanya. Ya, jadi tujuannya itu untuk apa? Memupuk perpaduan. Tapi kalau peringkat kebangsaan namanya Citra Warna Malaysia. Macam cikgu sendiri pun tidak pernah nampak secara live, ya, depan mata di dataran Merdeka tu. Kami tengok di TV saja, siaran langsung, ya. Biasa setiap tahun tu RTM tu tayangkan Citra Warna Malaysia, ya. And then penggiat budaya, okay, macam mana penggiat budaya ini boleh menyatu padukan kaum? Yalah, tengoklah contoh-contoh kita punya tokoh budaya, ya. Contohnya Azhar Aziz, ya, dipanggil Mak Ungku, tokoh kebudayawan. Hamzah Dolmat, seni musik tradisional. Lim Siu Tin, kesusastraan. Tengok orang Cina, pakar dalam bidang kesusastraan, meningkatkan perpaduan, kan, ya. Samuel Das, Syuabin Yusof, Meteo Ngaujau. Ni musik tradisional Sape ni, Sarawak tu. Sape atau Sape, kamu Google sendiri tu, ya. Yang gitar macam gitar tu, tapi ya itu musik tradisional Sarawak tu, ya. Sape, kamu Google lah sendiri. Okay, bolehkah bagi contoh selain daripada yang ada yang dalam buku teks ini? Boleh. Boleh bagi contoh-contoh mungkin orang yang kamu kenal, ya. Macam saya,
saya orang Dikir Barat, saya boleh bagi contoh lah tokoh-tokoh Dikir Barat kan. Contoh Abi kan, saya boleh bagi contoh lain. Contoh kamu orang Zapin, bagilah contoh lain yang sesuai dengan bidang kamu ya. Jadi penggiat budaya nih sebenarnya ya, yang boleh menyatu padukan kaum macam saya sendiri pun kan, dari sekolah menengah sampai universiti saya ikut Dikir Barat ya. Jadi melalui Dikir Barat ini ya, saya jumpa orang-orang dari negeri lain. Orang-orang dari negeri lain, dari Kelantan, Terengganu, Selangor, kawan dari dari Kedah kan, jumpa kawan nih dari negeri-negeri lain. Berjumpa di mana? Di UMS, di Universiti Malaysia Sabah. Di situ sama-sama kami berdikir Barat. Walaupun saya bukan orang Kelantan, tapi saya ikut Dikir Barat. Saya join, saya paham Dikir Barat kan. Saya wakil universiti, wakil UMS pada masa itu. Jadi melalui Dikir Barat nih, kesenian ini dapat meningkatkan perpaduan kaum dan juga integrasi antara negeri dan juga antara wilayah. Biasa melalui kesenian dapat jumpa kawan-kawan kan, walaupun lain beza negeri, beza logat lagi kan, beza adat, beza budaya ya, tapi masih boleh bersatu padu dalam kesenian Dikir Barat. Mungkin ada antara kamu ikut kompang kan, mungkin tarian, nyanyian, puisi dan lagu. Jadi memang saya sangat bersetuju lah, melalui pengalaman pribadi saya, memang kesenian dan kebudayaan ini mampu untuk memupuk perpaduan dan integrasi di negara kita. Right? Jadi itu saja daripada saya. Lepas ni apa lagi ya? Lepas ni sukan pula. Lepas ni kita cerita pasal bagaimana sukan menjadi alat perpaduan di negara kita. Kita lihat dulu. Lapar pula bah.